أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Apa khabar semua, sihat? Alhamdulillah, Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala. Di kesempatan ini Allah Ta'ala kurniakan buat kita ruang peluang untuk sama-sama hadir ke Dewan Baitul Salam ini untuk kita mempelajari kalamullah. Bukan setakat itu, kita dapat mendirikan salat fardu maghrib secara berjamaah. Sahabat kita yang budiman bawa kepada kita buah-buahan untuk kita nikmati. Maka kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar sama-sama kita dapat masuk ke dalam syurganya dengan menikmati buah-buahan syurga kelak. Amin ya rabbal alamin. Jazahullahu khairan kathira, jazahullahu khairan kathira. Semoga Allah kurniakan kebaikan buat beliau dan juga buat kita semua yang hadir pada malam hari ini serta yang melihat kepada kuliah di malam hari ini. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah, sebagaimana biasa kita akan mempelajari kalamullah. Sebagaimana yang Nabi sebutkan, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Sebaik-baik kalian orang yang belajar dan juga mengajarkan Al-Quran. Malam hari ini sebelum kita membacakan Al-Quranul Karim, kita akan sama-sama mempelajari buku tajwid yang berwarna hijau yang berada di sisi kita. Masih lagi kita berada pada tajuk besarnya, bacaan kata-kata huruf rahsia di permulaan surah. Di sana ada huruf-huruf yang dipanggil huruful muqatta'ah, huruf-huruf yang terpotong-potong, maka disatukan menjadi satu ayat. Dan ianya rahsia. Telah kita nyatakan sebahagian berpendapat dan empat imam khulafa ar-rasyidin ketika mana menafsirkan ayat-ayat ataupun huruf-huruf muqatta'ah ini, mereka sebut wallahu ta'ala a'lam. Kalau orang bertanya alif lam mim maksud apa? Kaf ha ya ain sad maksud apa? Taha maksud apa? Nun maksud apa? Qaf maksud apa? Keempat-empat imam menyatakan wallahu ta'ala a'lam. Dialah Allah yang lebih mengetahui. Namun sebahagian yang lain ada yang menyatakan itu di antara nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala sebagaimana pendapat Abdullah ibn Abbas. Dan ketika mana Abdullah ibn Abbas menafsirkan perkataan ataupun huruf Taha di awal surah Taha, maksud Taha adalah ya rajul, wahai pemuda. Dan disandarkan Taha itu kepada siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini telah kita bincang pada pertemuan-pertemuan yang sudah. Adapun pada malam hari ini kita suka nak membahaskan ayat atau poin yang ketiga, perkara yang ketiga pada muka surat 80 semisal dalam buku saya ini, tentang berkenaan bagaimana membaca huruf-huruf muqatta'ah ini. Baik, kalau kita tengok yang nombor 3, terdapat satu huruf sahaja terdiri daripada dua suku kata dan dikira bacaannya dua harakat, iaitu huruf alif. Huruf alif. Dalam Al-Quran Rasam Osmani, ia tidak diberi apa-apa tanda bacaan di atasnya. Once kita baca alif lam mim, alif lam ra, alif lam mim ra, alif lam mim sad, kita akan dapati di atas batang alif, di bawahnya tak ada apa-apa tanda. Namun membacanya kena baca berapa harakat? 2 harakat. Membacanya 2 harakat. Baik. Adapun jenis-jenis bacaan ataupun adapun jenis-jenis bentuk kata huruf rahsia di permulaan surah adalah dibacakan seperti berikut. Terdiri atas 1 huruf, ada 3 surah. Terdiri atas 2 huruf, padanya 9 surah. Terdiri di atas 3 huruf, ada 13 surah. Terdiri atas 4 huruf, ada 2 surah. Terdiri atas 5 huruf, ada 2 surah. Baik, yang pertamanya kita tengok. Apakah surah yang dimulakan dengan 1 huruf sahaja? Yang pertama, Sad. Cuba sebut. Kenapa kita matikan huruf Sad dengan huruf Dal? Dengan qalqalah? Sebab dia mati ejaannya dengan huruf Dal. Soalan saya silap. Kenapa kita lantunkan ketika kita baca Sad? Sebab ejaan Sad itu Sad alif Dal. Dal. Jadi once kita berhenti, dia perlu kepada melantun. Sebab huruf dal termasuk di huruf qalqalah ada berapa, Ikmal? 2. Huruf-huruf melantun ada berapa?
5 kotor baju den tu. Qaf toba jim dal ataupun baju den kotor ba jim qaf toba. Tak kisahlah macam mana pun. Yang penting 5 huruf ni saat dia bertanda sukun, maka dia kena melantun. Ataupun dia duduk dekat hujung kalimah, dia kena melantun. Qul huwallahu ahad. Salah lah kita baca sedap macam mana pun tiba-tiba ahad. Allahus samad. Tak jadi. Dia kena samad. Lam yalid walam yulad. Begitu. Jadi sad ini nak baca berapa harakat, Syahir? Sad berapa harakat tu? 6. Kita dah bagi tahu dahulu kenapa kena baca 6. Ingat lagi tak Asri? Sebab sad alif dal di tengah-tengahnya ada batang alif, dan alif ini alif mat asli ke mat lin? Mat asli. Macam mana kita nak kenal mat asli, Syam? Alif sebelumnya berbaris atas. Kalau waw sebelum dia berbaris depan. Kalau ya sebelum dia berbaris bawah. Jadi itu dipanggil mat asli. Jadi kenapa dibaca 6? Pasal di antara ejaan huruf tu ada mat asli. Baik, settle. Yang kedua, sebut sama-sama. Qaf. Dia, isu dia sama macam sad tadi. Kenapa kita baca 6 harakat? Pasal ejaan qaf, di tengah-tengahnya ada batang alif, dan alif tu dipanggil alif mat. Mat apa? Mat asli lagi. Barakallahu fikum. Kemudian yang ketiga, nun. Yang ni pasal ada waw, nun tu pula berbaris depan, lagilah kita nak kena muncung. Jangan kedekut. Ada orang kalau dia tak muncung pun dia bunyi nun. Bunyi ke tak bunyi? Bunyi. Tapi itu yang kata-kata engkau tak membacanya dengan hati. Engkau sebatas asal bunyi sudahlah. Jangan. Muncunglah ketika disuruh muncung. Nun. Barakallahu fiik. Taha. Yang ni pun kita dah sebut dah. Nombor 4 ni dia kata apa? Ada 9 surah yang terdiri daripada 2 huruf. Salah satunya inilah yang nombor 4 ni. Taha. Cuba sebut sekali lagi. Abu Talha, ingat lagi tak macam mana ejaan ta, ha? Macam mana ejaannya? Ta alif. Betul eja macam tu. Yang kita belajar dulu, alif, ba, ta. Kalau eja ta macam mana? Ta alif ada hamzah, betul. Syahid, ha eja macam mana? Ha alif hamzah. Bun, kenapa hamzah tak bunyi ketika kita baca taha? Kenapa tak baca taha? Kenapa? Tak tahu. Alhamdulillah, inilah ucapan jujur. Syam, kenapa? Ingat tak saya pernah sebut satu kaedah cirit tu? Tashil. Apa maksud tashil? Menghilangkan bunyi hamzah. Sebab untuk orang Arab dia nak sebut hamzah tu berat. Jadi dia hilangkan. Sama lah macam alif lam ra sepatutnya. Tapi nak bunyi ra tu payah. Jadi mereka pun mentashilkan, maka tinggallah alif lam ra. Jelas? Sama lah macam dekat sini. Walaupun ejaannya kena ada hamzah, tapi once kita baca tak bunyi hamzah tersebut. Tashil. Okey, yang nombor 5. Tasin. Okey, kalau kita tengok dekat situ, kenapa ta kita baca 2, kenapa sin kita baca 6? Sebenarnya kita dah jawab dah tadi. Kenapa sin kita baca 6? Syarul? Tengok. Kenapa sin tu kita baca 6? Kenapa ta tak baca 6? So, jangan jawab ta, jawab yang sin. Kenapa sin kita baca 6, Syahid? Pasal ada huruf ya, mat. Jadi kerana tu bila satu huruf di tengah-tengahnya ada huruf mat, kita kena baca 6 harakat. Itu dalil. Penting dalil lah. Kalau tak kita akan baca satu-satu ataupun dua-dua, tiga-tiga. Ta, sin. Tak cukup pula.
So dia kata suka hati akulah, pasal aku dah nampak dah macam ni. Tak boleh. So dia bukan kena baca suka hati. Dia kena yang di-endorse oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. So bacaannya 2 dan juga 6. Baik, Yasin. Saja buat soalan ulangan. Kenapa ya tu kita tak baca ya? Pasal ditashilkan. Dihilangkan bunyi hamzah. Baik, nombor 7. Hamim. Okey, kenapa mim tu kita baca 6? Pasal ada ya mat dekat mim tu. Boleh? Dan terdapat pada permulaan 6 buah surah. Surah Ghafir, surah Fussilat, surah Zukhruf, Ad-Dukhan, Al-Jathiyah dan juga suratul Ahqaf. Yang ke-8. Tasim mim. Kenapa ada dengung? Nun mati bertemu mim. Di mana kita kenal nun mati bertemu mim tu? Ketika mana mata kita melihat ejaan satu persatu, betul? Kalau kita tak nampak yang to alif, sin ya nun, mim ya mim, pasti kadang-kadang kita pun tak boleh nak jawab. Tapi kerana mata kita dah tengok dekat sini to sim mim tu, ejaan sin ya nun selepasnya bertemu, dekat atas mim tu ada tanda sabdu tak? Ada tak? Dekat ejaan satu persatu tu, ada ke tak ada? Ada. Bila ada nak kena buat apa? Nun mati bertemu mim, hukum dia apa? Idgham bila? Idgham ma'al ghunnah. Memasukkan berserta dengung. Jadi tak bolehlah kita baca tasim mim. Masuk ke tak masuk? Masuk. Tapi yang tak berlakunya dengung. Jadi nak kena dengung. Tasim mim. Sebut. Jadi macam tu. Nak kena jaga. Baik, nombor 9 pula. Alif lam ra. Yang ni kita tak dengung lah noh. Pasal mim mati bertemu dengan ra. Alif lam mim. Jadi kenapa kita dengung kat situ? Mim mati bertemu dengan mim hidup. Ataupun mim mati bertemu mim. Jadilah dia idgham ma'al ghunnah. Mutamathilain. Kalau ma'al ghunnah, nun mati bertemu mim. Kalau mim mati bertemu mim, dia nama mithlain ataupun mutamathilain. Maka nak kena dengung. Okey, kita habiskan je malam ni. Musuh 82. Sikit lagi. Alif lam mim ra. Okey, ni ada 4 huruf. Dekat tengah-tengah kita kena dengung sebab tadi kita dah jawab mim mati bertemu mim. Kemudian kita tak dengung pasal mim mati bertemu ra. Yang ke-12, alif lam mim sad. Mim mati bertemu sad jadi apa? Ada apa-apa hukum tak, Ikmal? Mim mati bertemu sad, ada hukum apa-apa tak, Bun? Izhar syafawi. Masya Allah, barakallahu fiqh. Izhar syafawi. Sebab nak kena simpan dalam memori kita dengan baik-baik. Mim ni, mim mati ni, sama ada dia jadi ikhfa syafawi, ataupun dia jadi idgham mithlain, ataupun dia jadi izhar syafawi macam yang sahabat kita sebut. So kalau mim mati bertemu ba, jadilah dia ikhfa syafawi. Kalau mim mati bertemu mim, jadilah dia tadi idgham mutamathilain ataupun mithlain. Kalau mim mati bertemu selain dari mim, bertemu selain daripada ba, barulah jadi izhar
Syafawi. Apa maksud izhar? Jelas, terang. Sebab tu bila kita jumpa mim mati bertemu sod tadi, mim sod. Siapa sebut? Kan? Ke saya baca mim sod. Ada macam tu? Tak ada. So tak payahlah kita pandai-pandai nak dengung. Okey. Kemudian nombor 13. Kaf ha ya ain sad. Okey, saya kira ada yang kurang dengung lah kot. Ada dengungnya tapi tak cukup KPI. So, ain nak masuk dekat dalam sad, ejaan ain ya nun bertemu dengan sad alif dal. Bila nun mati bertemu sad, hukum dia adalah ikhfa. Bila ikhfa, nak tak nak kena dengung. So, jangan baca ha ya ain sad. Tak jadi. So, kaf pun nak kena bagi 6. Ha ya nak kena bagi 2, ain 6. Masuk dalam sad 2, sad itu 6. Sekali lagi ramai-ramai. 1, 2, 3. Kaf ha ya ain sad. Barakallahu fiik. Yang terakhir hamim ain sin qaf. Yang ni jarang jumpa ni. Kita bukan jarang jumpa, ada je kat dalam Quran. Juzuk 18, juzuk 19 tu ada je kan. Kita jarang jumpa awai dia tu. Tak apa, kita bukan pandang rendah, tapi biasalah manusia ni dia jarang jumpa tengah-tengah kan. Dia awal-awal tu dia master, kat hujung-hujung pun dia master, tengah-tengah tu ada rupanya. Macam. Tapi ain sin qaf ni itu cara baca dia. Ain sin qaf. Cuba sebut. Barakallahu fiik. Barakallahu fiikum. So nak masuk dalam qaf, dia kena bunyi sing. Tapi jangan awal-awal lagi. Sing. Tak betul. Sing. Nampak ada beza tak? Dia bukan sing. Tak betul. Boleh? Ni kalau cuba seorang-seorang ni. Kan? Kan? Okey, tak apalah. Kita jimat waktu lah. Peringatan, menurut bacaan riwayat Hafs, huruf mim mad lazim harfi mukhaffaf di awal surah Ali Imran, alif lam mim Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, harus mempunyai 2 bacaan. Ini penting juga ilmu dia ni. Ketika pembacaannya bersambung dengan lafaz al-jalalah iaitu nama Allah, dia dibaca 6 harakat ataupun qasar 2 harakat, di mana huruf mim yang bertanda sukun pada akhir nama tulisannya ditukar menjadi baris atas untuk melepaskan pertemuan 2 huruf bertanda sukun. Kerana ia bertemu dengan lafzul jalalah, dia dimulai dengan huruf hamzah bersambung dengan selepasnya huruf lam bersabdu. Baca macam ni confirm tak faham. Jadi kita bagi contoh terus. Ikut sama-sama. Ada 2 wajah. Alif lam mim Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ikut. Tak betul gitu tak? Saya baca wajah yang pertama ni 2 harakat je. Alif lam mim Allah. Sekali lagi. Ataupun macam yang tadi lah ramai-ramai. Alif lam mim Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Sebenarnya lebih selamat waqaf lah.
Alif lam mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Tapi kalau nak sambung, maka dua harakat itu lebih bertepatan. Alif lam mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Cuba baca. Biasanya pilih yang mana? Waqaf lah kot, no? Tak apa, itu lebih selamat. Tapi kalau kita dengar orang baca, jangan kita kata dia salah. Contohnya, saya jadi imam ke, tiba-tiba saya baca, Alif lam mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nazzala alaikal kitab. Naam. Biasanya Jumaat orang mengantuk. Tak. Biasanya orang segar ketika ibadallah. Kan? Dia ibadallah tu kira dia punya alam yang paling kemuncak tu. Dia innal hamdalillah tu awal tu dia dah start lah. Dia innal hamdalillah tu bagi khatib, maka bismikallahumma ahya bagi jamaah. Biasanya. Kan? Tapi bila ibadallah tu kira innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'izil qurba. Dia memang kelang kabut terus ya. Nak habis dah ni. Okey, settle dekat sini. Saya kira yang lain-lain tak payah nak syarah dah, sebab ini hanya sebatas latihan. Minggu hadapan kita akan masuk kepada bahagian waqaf dan ibtidak pada muka surat 85. Baik, jom sama-sama kita sambung pada pembacaan Al-Quran Al-Karim. Maka hari ini kita akan sambung pada muka surat 73. Ayat berapa? 177. Okey, berbaki waktu ada ni kita kena pantas sikit. Kita harap semua dapat baca dan kita dapat tadabbur. Bacalah Al-Quran dengan hati, jangan baca dengan nafsu, tenang-tenang dalam pembacaan dan juga sebutan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina ishtarawul kufra bil iman lan yadurrullaha syai'a wa lahum 'adzabun alim. ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. Okey, kita minta setiap orang baca dua ayat ni lah, biar tak panjang tapi kita dapat manfaat yang luas dari sudut terjemahannya. Hasri, fadal. InsyaAllah, tabarakallah. First time ke second time? Banyak time lah. Saya tiga. Kenapa bergetar-getar? Sejuk. Alhamdulillah, barakallahu fiik. Tak. Semoga getaran ini getaran ini sabat di sisi Allah. Amin. Lapar kot. Nanti cari makan. Baik, barakallahu fiik. Terima kasih sudi dengarkan bacaan. Minta maaf lah, terasa hati kita anak gurau je, tegur-tegur. Semoga begitulah, Guru Wana pun selalu berpesan, bacalah Quran ini bagaikan air yang mengalir, air sungai yang mengalir. Jalan je, salah-salah lah.
Yang penting kita masuk kelas. Ada orang nak baiki kesalahan tersebut. So jangan takut-takut. Sampai ketakutan tu menyebabkan kita kata tak payah datang dah lah. Salah pun nak buat macam mana. Dah salah dah. Tak boleh gitu. So kita kena cuba. Dulu anak pun macam tu ketika dekat Madinah dahulu. Kita sangka dengan piala-piala kita waktu sebelum pergi ke sana tu, kita sangka dah cukup dah kot. Dengan sijil aku, dengan aku punya piala, medal. Tapi ternyata sangkaan itu meleset sama sekali. Ketika mana saya dah pernah cerita dahulu, itlaq barrah. Oh, itu kalau kena kat tuan-tuan, tak datang dah kot. Sebab itlaq barrah tu siap dengan muka-muka lagi berambus dah. Tak usah datang lah. Macam tu lebih kurang maknanya. Berambus. Tapi kita tetap juga hadir, nak bagi tahu kepada Syekh yang aku datang nak belajar. Kan? Kau nak marah, kau marah lah. Kan? Tapi betulkanlah aku. Dan ternyata benda tu berlaku. Syukurlah, Alhamdulillah kita dapat berkongsi pada malam hari ini. Baik, jadi tanpa kita buang masa, kita terus pada pembacaan 177, 178 pada malam hari ini. Saya baca sekali imbas, kemudian kita akan tadabbur. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innalladzina ishtarawul kufra bil imani lan yadurrullaha syai'a walahum 'adzabun alim. ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. Dua ayat yang kita bacakan pada malam hari ini, Allah Subhanahu Wa Taala nak bagi isyarat kepada kita, dalam kehidupan kita ni ramai orang suka kepada keuntungan. Dan kebiasaannya keuntungan berlaku di atas transaksi jual beli. Betul tak? Tak ada orang tiba-tiba kaya sahaja. So biasanya dia akan menjual sesuatu dengan harga yang dia dapat sedikit murah, kemudian dia jual dengan harga yang mendapatkan dia untung. Benda ni bukan setakat berlaku dari sudut keduniaan, antara ayam itik, antara gula dengan garam, tidak. Sampai-sampai urusan agama pun ada orang yang memperdagangkan, dan mereka itulah yang dipanggil sebagai penunggang agama. Dan silap-silap ada di kalangan mereka setelah tahu kebenaran, tetap juga tak nak ikut kerana terkesan dengan menjual urusan agama ni lebih menguntungkan. Hanya cukup sekadar ada modal janggut, ada serban, ada tasbih, ada tongkat, ada ridak, maka dia nampak dari satu sudut akan dapat banyak penghasilan. Maka di sini Allah Taala sampaikan, Allah sebutkan innalladzina ishtarawul kufr, sesungguhnya orang-orang yang sanggup membeli kekufuran bil iman, dengan menggadaikan iman. Oh subhanallah. Bahaya ni. Ni bahasa ni kita biasa jumpa. Tapi ayat ni kita biasa jumpa, tapi kita jarang merenung maknanya. Ada orang sampai sanggup jual maruah diri semata-mata nak dapatkan keuntungan daripada kekufuran dan juga kederhakaan. Ini yang saya selalu sebut pada pertemuan yang sudah tu. Selain daripada i'tiqad dan keyakinan, walaupun ada orang yang mengaku dia Muslim dan juga mukmin, tapi sampai sanggup buat video TikTok, kemudian dia pun menari, tunjuk dia punya aurat, tunjuklah dia punya bentuk tubuh badan dan semisalnya. Kemudian ramai orang like, ramai orang share. So dia dapat untung atau tak dapat untung? Tapi jalan tersebut diperintahkan ke ataupun tak diperintahkan? Kita kena tak nak kaya dunia sampai kena buang kita punya, kita panggil apa tu? Maruah. Dan juga kita panggil jati diri. Izzah tu tak ada. Sebab apa? Pasal nak dapat keuntungan duniawi. Baru tadi pula tengok ada satu lelaki dia pergi share isteri dia nak terberak. Tengok video tu. Dia pergi rekod isteri dia nak terberak, sakit perut, mana tanda. Apa benda ni? Sampai-sampai orang komen lah, tak boleh lah buat macam tu kat isteri kau. Bukan orang lain ni, isteri kau ni. Saya tak tengok video tu sangat. Pasal saya tengok apa orang komen pelik-pelik ni. Lepas tu kita pun tekan lah. Saya tengok suku je, tak sampai setengah pun. Isteri dia tak tahulah kurang sifat fizikal ke OKU, tak tahulah, saya tak tengok habis. Tapi nampak macam rendah orangnya. So dia rekod isteri dia buka sakit nak apa? Nak buang air besar. Macam kita nak pergi R&R ke nak cari stesen minyak ke, dok kalut buat.
buat video. Nasib baik tak bubuh lagu dengarkanlah. Tak. Tak, gitu. Kita nak tengok innalillah. Sampai macam ni nak buat konten. Sampai dia tak pak. Dia boleh jadi nampak kufur ni hanya bab akidah sahaja. Dia tak sangka benda yang dia buat tu pun boleh menyumbang ke arah kederhakaan dan kekufuran. Na'udzubillah min zalik. Baik, hati-hati. Dan kalaulah tetap juga ada orang yang sanggup menggadaikan iman dia, Allah kata dah siang-siang, la yadurrullaha. Sikit habuk pun mereka tu tak dapat memudaratkan Allah. Tadi ada siapa tertukar la yadurrullaha jadi la yadurrullahu. Bahaya. Yang ni boleh bawa kepada kufur. Maksudnya Allah tak boleh nak apa-apakan mereka. Mereka pula boleh apa-apakan Allah. Jadi jangan sampai hu tu bertukar jadi ha. Kan? Hati-hati kadang-kadang ala ustaz diskaun lah sikit ustaz hu dengan ha je pun. So dia bukan isu diskaun tak diskaun sebab dia menyebab kepada pertukaran makna yang luar biasa yang boleh bawa kepada kufur dan syirik. Na'udzubillahi min dzalik. Kalau kita i'tiqad bacaan aku paling betul hu lantak masalah nanti. Padahal dekat sini ha elok aja. Kita gitukan la yadurrullah hu. Tak boleh. Hati-hati. Kemudian Allah kata untuk mereka yang sanggup menggadaikan iman walahum azabun alim. Mereka akan dikenakan azab yang pedih. Sebab tu mata kita kena tengok. Bunyinya alim. Kalau tiba-tiba kita hafal ikut radio saja kita pasang MP3 Zat kat YouTube ke kita duk dengar sedap ayat ni. Beberapa kali aku dengar sedap ayat ni. Tapi pasal kita tak tengok, kita dengar je Syekh tu baca. Ada kemungkinan tak Syahir nak jadi walahum azabun alim? Ada kemungkinan tak? Ada. Dia akan bertukar dari hamzah menjadi ain. Pada ketika tu berubah maksud lagi ke tak? Berubah. Sebab tu kita dituntut untuk datang kelas. Dan itulah yang Nabi kata khairukum man ta'allama. Yang nak pergi belajar. Sebaik-baik orang adalah yang nak sanggup berkorban nak belajar. Saya puji kalian barakallahu fikum. Hujan-hujan pun jam-jam pun mari juga. Semoga Allah lipat gandakan kebaikan kalian dunia akhirat. Allah bagi kebahagiaan. Allah Ta'ala lipat gandakan rezeki kalian dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Khairan insyaAllah. Jadi sebab tu once kita baca macam ni, kita dah tak baca alim. Kita baca alim. Bagi mereka azab yang pedih. Tadi ayat 178 ada juga yang tertukar. Yang sepatutnya wala 2 harakat, dia baca 1 harakat. Walayah. Berubah maksud ke tak berubah maksud Syam? Berubah. Sebab dekat ayat ni Allah kata wala yahsabannallazina kafaru. Janganlah orang-orang kafir tadi menyangka. Jangan. Tapi kalau kita buang batang alif tu ataupun kita pendekkan bacaan wala yahsaban, maksudnya mereka benar-benar akan menyangka. Padahal ayat ni mereka pasti tak akan pernah menyangka annama numli lahum, yang sesungguhnya kami ni bagi tempoh kehidupan kepada mereka, kami panjangkan umur mereka khairul li anfusihim. Sepatutnya mereka tak pernah menyangka, tak boleh nak sangka panjangnya usia mereka tu baik untuk mereka. Faham tak? Kita tengok ada orang ni dia buat maksiat banyak tapi umur dia panjang. Apa lagi? Rezeki dia melimpah ruah. Rumah dia besar, anak-anak dia berjaya. Allah kata dah, jangan orang-orang kafir ni sangka yang kami bagi ni elok untuk mereka. Tapi Allah sambung lagi, innama numli lahum, sesungguhnya kami bagi, kami panjangkan tempoh dan usia mereka, liyazdadu isma, supaya mereka mendapatkan dosa yang sangat-sangat banyak. Mereka mendapatkan tambahan dosa. Ini juga yang kita sebut sebagai istidraj. Apa maksud istidraj? Rajulun mustadrijun. Apa dia? Mustadrij. Azab yang tertangguh. Seseorang yang ditangguhkan azab ke atasnya. Allah bagi. Nak Mercedes, nak BMW, nak Harley Davidson, nak apa, silakan. Nak duit banyak menggunung, ya silakan. Cukup waktu, kau akan, inilah walahum azabum muhin. Bagi mereka azab yang hina. Hari ni kita nampak mereka mulia ke tak duit banyak? Oi. Tapi Allah kata aku janji pula mereka akan ditimpakan azab berupa kehinaan. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga Allah Ta'ala selamatkan kita daripada menjadi orang kafir. Semoga Allah Ta'ala selamatkan kita daripada menjadi penunggang agama. Dan semoga kita tak gadaikan maruah diri kita terhadap kekufuran, terhadap perkara yang Allah Ta'ala murkai.
Wallahu ta'ala a'lam. Ada apa soalan? Tak ada kot. Dua ayat yang kita baca jelas ke tak jelas? Jelas. Jadi once kalau kita pergi mana-mana lepas ni pun orang tanya tadi hampir mengaji, belajar apa? Kita sekurang-kurangnya boleh jawab. Yang kita malam ni aku belajar supaya aku tak menggadaikan iman dengan kekufuran, dan janganlah orang-orang kafir tersebut menyangka usia mereka panjang, mereka kaya raya tu Allah Ta'ala sayang. Bahkan Allah Ta'ala tangguhkan azab, dan bila sampai ketentuan tersebut mereka akan dikenakan azab yang hina. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin ala alihi washabbihi wa baraka sallam. Aqul qali hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.